Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mu'allifu Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain. Dan telah datanglah pada asal kalau perkataan daripada Rasulullah SAW, para ahli hadis, kalau datang daripada Allah SWT, para firman, kalau datang daripada para sahabat radhiyallahu anhum, para ahli asal. Asal itu perkataan daripada para sahabat. Dan telah datanglah pada asal bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya kata asal itu, dunia itu tempat bertanam bagi akhirat. Dunia tempat untuk kita bercucuk tanam. Hasil di mana? Tanam di dunia, ambil hasil di akhirat. Maka tilik olehmu, wahai orang yang salik, bahwasanya mereka yang tiada bertanamlah ia mereka. Adakah memilih ia mereka akan buah-buahan kalau tak tanam pohon dunia? Mana mungkin kita ambil hasil buah ini di akhirat. Dan bahwasanya mereka yang tiada memperbuatkan rumah, atau dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu orang tempat untuk kita bercucuk tanam, tempat ambil hasil di akhirat. Di hari ini Allah tuntutkan satu perkara, tapi kita tidak bersungguh-sungguh. Allah jaminkan satu perkara, tapi kita bersungguh-sungguh. Apa yang Allah jamin? Allah jaminkan rezeki, tapi itu yang kita bersungguh. Apa yang Allah tuntut? Allah tuntutkan ibadah, tapi tak bersungguh itu. Benda yang dijamin, itu yang kita duk guna. Benda yang dituntut, kita buat lengah, buat lambat, buat tak kisah. Itulah manusia. Al-khata' wal nisyan. Penuh dengan lalai, penuh dengan silap itu. Ketika termenung, orang paling uzlah dalam ilmu tasawuf ada istilah namanya uzlah. Kalau orang masuk silap, orang bagi bertakut, sama lah mengasingkan diri. Kalau masuk tarekat, orang bagi sungguh, sama itu mengasingkan diri. Ketika uzlah, ketika mengasingkan diri, dituntutkan kita tafakkur, fikirkan. Kemudian persoalan apa yang dipikirkan? Ketika kita duduk seorang-seorang kat rumah, duduk dalam bilik, nak termenung, apa yang dipikirkan? Kita kalau duduk seorang-seorang, apa yang dipikirkan? Fikir dosa, fikir pahala, fikir ibadah. Yang paling besar dengan uzlah itu,
kata para alim ulama, dipikirkan apa? Lima za khuliqtu, kerana aku diciptakan oleh Allah. Itu dituntutkan dalam syarak. Ketika terpenuh semua-semua, apa yang dah dipikirkan? Lima za khuliqtu, kerana aku dilahirkan dalam dunia. Lima za khuliqtu, kerana aku diciptakan oleh Allah. Adakah nak himpun ke harta dunia? Adakah semata-mata nak mencari kekayaan dunia? Atau dipikirkan lima za khuliqtu, kerana aku dijadikan oleh Allah. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak lain tak bukan, majoriti ulama ahli tafsir mengatakan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah kepada Allah. Sebagian kecil ulama ahli tafsir mereka menafsirkan liya'budun untuk mengenal akan Allah. Dua tafsir. Yang pertama, kita hidup untuk Allah, beribadah. Yang kedua, kenapa kita hidup? Untuk mengenal akan Allah, ibadat dan nak mengenal akan Allah. Itulah kata para sahabat radhiyallahu anhum, ad-dunya mazra'atul akhirah. Diumpamakan ibadat dalam dunia itu diibaratkan kita bercucuk tanam. Penat sembahyang, penat mengaji, penat berzikir, penat puasa, tidak nampak hasil dalam dunia. Orang tak nampak pahala, orang tak nampak balasan. Tapi yang diambil manfaat di mana? Akhirah. Di hari kiamat, Allah akan hisapkan tiap-tiap amal. Dan yang kedua, itulah dikatakan dunia diibaratkan tempat kita bercucuk tanam untuk hari akhirat. Dan bahawasanya mereka yang tiada membuatkan rumah, dan bahawasanya mereka yang tiada memperbuatkan rumah atau membelinya rumah, adakah duduk yang mereka pada rumah? Orang yang tak binakan rumah, adakah duduk rumah? Kalau kita ibarat dalam dunia, tak himpunkan harta nak beli rumah, pada mungkin dapat beli rumah. Dia mungkin akhirat dulu angan-angannya panjang, nak mahligai, nakkan permata, nak bidani, tapi tak dihimpunkan asbabnya. Tidak ada amalnya, tidak ada imannya, mana mungkin dapat mahligai dalam syurga. Berkata syair, la dara lil mar'i ba'dal mauti yaskuha illa allati kana qabla al-maut yabniha. Artinya kata syair, tiada rumah bagi seorang kemudian daripada mati, yang mendiamilah ia seorang akan rumah. Lepas mati tak ada tempat tinggal, melainkan rumah yang adalah ia rumah dahulu daripada matinya seorang, dibinanya seorang akan rumah. Kalau dalam dunia tidak ada amal, mana mungkin kita sedia rumah pada dalam syurga. Dalam dunia tidak ada simpan bekal amal, rumah di mana? Rumah dalam neraka. Nakkan rumah yang hebat, nakkan rumah yang bahagia, kita himpunkan modal itulah yang terbesar mengenai takwa. Tidak dikatakan orang itu orang yang beriman melainkan ada sifat takwa. Tidak dikatakan orang itu beriman melainkan ada amalnya. Bila sebut iman, sudah pasti ada amal itu. Fa'in banaha bi khairin taba maskana wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Artinya kata syair, maka jika dibinanya seorang akan
Jadi bila seorang akan rumah dengan kebajikan, baiklah tempat kediaman. Kalau dibina ke rumah itu dengan amal kebajikan, nescaya tempat itulah yang terbaik dalam syurga. Dan jikalau dibinanya seorang akan rumah dengan kejahatan, dalam dunia amal dia amal maksiat, amal jahat, rumah dapat di akhirat dapat silsilah binanya rumah seorang tersebut. Kalau kita nak berpakaian di hari kiamat, apa amalnya? Dibangkitkan masa dengan keadaan telanjang. Apa amal supaya dibangkitkan kita berpakaian? Puasa bulan Rajab, puasa bulan Syaban, puasa Ramadan. Dia dibangkitkan dalam keadaan ada pakaian. Kita nakkan sesuatu, tanamkan dalam dunia. Kita nak ada kenderaan hari kiamat, apa amalnya? Laksanakan ibadat korban. Orang yang menyembelih korban, Allah sediakan binatang. Binatang itu namanya binatang dohaya. Kalau sedih lembu, bukan lagi lembu hari kiamat, kan? Mana mungkin lembu? Jauh perjalanan ribuan tahun, takkan sedia kambing dan kambing. Mana? Nama binatang tunangan yang Allah sediakan di hari kiamat, nama dohaya. Ada sayap, ada tanduk dibuat pada emas, mata bermata. Kalau nak binakan kebahagiaan dari kiamat, sediakan amal dalam dunia. Kita nak bersama-sama. Kalau dalam dunia kita himpunkan semua ahli keluarga, duduk sekali semua haji, bagaimana dengan akhirat? Kita nak himpunkan semua ahli kita, anak, isteri, anak buah, cucu, ahli keluarga dalam syurga. Pastikan semua ada iman, didikkan dengan ilmu syarah, himpunkan dalam syurga. Begitulah orang Malaysia kata syair, amal baik dapatlah tempat yang baik, amal jahat disediakan tempat yang jahat, sia-sia. Faqris usul at-tuqa ma dumta mujtahidan wa'lam bi annaka ba'dal mauti laqiha. Artinya kata syair, maka tanamlah olehmu akan segala umbi, takutkan Allah Ta'ala selama ada engkau hidup, hal keadaanmu bersungguh-sungguh. Amal ibadah bukan boleh sambil-sambil seronok-seronok, tidak. Dan orang mesti mustahil bersungguh-sungguh. Nak dapat hasil yang baik, mesti tanam pun kerja tu. Tanam pokok buat tak tahu, siram pun jangan-jangan, kena matahari ke tidak buat tak tahu. Hasil tu buah ni kecil. Itu amal. Kita nak dapatkan balasan yang baik, tanamkan yang sempurna. Semayang cukup rukun, cukup syarat, pastikan jadinya adab sunat-sunat. Dan ketahuilah olehmu dengan bahawasa engkau kemudian daripada mati itu menjumpakan akan yang akan mati. Ketika nak mati, kita akan melihat wajah malaikat Israel. Di usia waktu muda, kebanyakan kita yang paling utama kita himpunkan harta. Ketika usia muda, kita puluh nak beli rumah, nak beli kenderaan, nak ada keluarga, nak berkahwin. Satu saat ketika umur menjangkau, kita akan fikirkan tentang soal kesihatan, sakit dan mulai sakit, umur meningkat dan mulai sakit. Ketika mana kita ingatkan tentang amal, ketika kita melihat malaikat Israel, orang yang nak mati, ia akan melihatkan Israel malaikat maut. Ketika itu baru yakin, saat itu baru yakin, Allah mungkin mati dah aku nak mati lagi. Orang sebelah tak lihat, orang anak isteri yang ada di sini tak lihat. Kita yang nak melapikan sakaratul maut,
kita akan melihat bagaimana Israel datang untuk mencabut roh kita. Situlah kita merasakan Allah rugi ni, Allah beri umur 70 tahun, 80 tahun. Kenapa tak beramal? Nak kata yakin, mulut yakin, tapi amal macam tak yakin. Ketika melihat Israel, barulah sangat-sangat yakin. Tapi sudah terlambat ketika itu. Saat itu sudah terlambat. Kita akan jumpakan akan kematian. Bila kita akan jumpa kematian di akhirat, ketika ahli syurga sudah masuk dalam syurga, kemudian ahli neraka sudah masuk dalam neraka, Allah akan panggilkan makhluk yang bernama maut. Ya maut, kematian datang olehmu. Macam rumput kematian, syurga itu makhluk, neraka itu makhluk, mati itu pun makhluk. Ketika Allah panggilkan rupa kematian, dirupakan mati itu seperti rupa kibas, kambing kibas yang warnanya warna putih. Datanglah kibas yang bernama maut. Arab kata maut, Melayu kata mati. Makhluk itu namanya mati. Datanglah kibas yang bernama maut, mati itu berhenti di antara syurga dan neraka. Allah perintahkan disembelihkan akan kibas yang mau mati. Dari kiamat ketika mati itu mati. Mati itu mati. Kenapa dia mati? Dia sembelih mati lah. Mati itu mati. Kerana mati itu sudah mati, tidak ada lagi mati pada hari kiamat. Abadi khalidina fiha abadan. Ahli syurga itu kekal dalam syurga, tak mati-mati. Ahli neraka itu kekal dalam neraka, tak mati-mati. Yang mati itu dunia, akhirat tak pernah mati. Sebab makhluk yang mati itu sudah disembelih. Tidak ada kematian dari kiamat. Kita akan jumpa makhluk yang mati. Syair Melayu dengan dunia berbimbang, memperdayakan dunia, panjang amal, panjang cita-cita ataupun angan-angan. Dunia itu Allah hiaskan dengan bulu cantik, terpesona kepada dia. Ketika bagi Rasulullah SAW naik Mi'raj, apa yang Allah gambarkan makhluk dunia? Seorang perempuan. Ketika Rasulullah naik Mi'raj, dunia itu Allah gambarkan, diperlihatkan kepada bagi Rasulullah SAW rupa seorang perempuan. Ada perhiasan. Nak sampaikan kepada itu, dunia itu sebenarnya tipu daya. Make-up yang nampak cantik. Kalau tak make-up, ketika Rasulullah naik melihat, kata Jibril, itulah dunia. Dipakaikan elok dengan emas, baju cantik, di make-up ni. Kita nampak zuhir, nampak nikmat dunia. Itulah tertipu daya. Dengan dunia je berbimbang. Kita bimbang urusan dunia. Akhirat jarang-jarang kita fikir. Macam mana cara bertambah khusyuk, macam mana cara bertambah lagi rakaatnya, macam mana bertambah bilangan zikir. Itulah orang dunia itu tempat kita berbimbang. Dan memperdayakan dunia itu panjang amal, panjang cita-cita. Bila tak kaitkan dengan perkataan insya-Allah, itulah orang panggil haram hukum. Dalam ilmu tasawuf, siapa yang merancang di masa akan datang dan diselitkan dengan kekuatan diri, itu orang panggil haram. Sama ada bentuk keduniaan atau bentuk keagamaan. Siapa merancang di masa akan datang, sama ada bentuk keduniaan atau bentuk keagamaan, diselitkan dengan daging upaya hukum haram. Kita merancang, besok aku nak pergi pasar bila
bentuk bumi atau bentuk akhirat. Kita merancang besok pukul 4:30 pagi aku nak bangun tengah malam, aku nak sunat tahajud. Bentuk keutamaan diselipkan dengan kekuatan dari upaya hukumnya, walaupun bentuk nampak ibadah, melainkan dikaitkan dengan perkataan wa bihaulillah wa quwwati, wa bihaulillah wa quwwati. Yang kedua, siapa merancang yang di masa akan datang, sama ada bentuk keduniaan atau bentuk keagamaan, kemudian dia tidak sandarkan kepada Allah SWT, dia merancang belum tentu sama dengan qada dan qadar Allah, itu pun haram, melainkan dikaitkan perkataan insyaAllah. Dua perkara. Bila kita merancang di masa akan datang, jangan lupa kaitkan dua perkara, insyaAllah wa bihaulillah wa quwwati. Jangan terlupa dua lafaz ini. Orang jemput datang di hari besok, apa kita nak sambut? InsyaAllah wa bihaulillah wa quwwati. Macam la haula, biasa kita dengar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau sama dengan zikir InsyaAllah wa bihaulillah wa quwwati. Jika tidak disambutkan begitu, namanya panjang amal. Amal itu maksudnya amal-amal masuk dalam perkara yang haram, masuk dalam perkara panjang amal-amal. Panjang amal nanti hukumnya tetap haram pada syarat. Dan kata syair lalu sentiasalah ia seorang dalam dalai, hingga hampir daripadanya seorang hampir ajal. Dua kali tangguh, tak boleh sampai masa ajal. Allah SWT menyebutkan walikuli ummatin ajal, walikuli ummatin ajal, dan ada bagi tiap-tiap seorang itu ada tempoh. Kita kau hidup selama-lamanya, kita ada tempoh waktunya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika sampai saat kematian, tidak terlambat walaupun satu saat, tidak pernah cepat satu saat. Jangan kita bermimpi hidup 1000 tahun, mustahil pada adat, walaupun tidak pada akal, pada adat mustahil. Jangan kita anggap baru 20 tahun lambat, tidak nanti. Jangan kita merasakan tertipu daya dengan dunia. Jangan kita melihat pohon kelapa, muka lagi tak jatuh nama kita bawah. Jangan sangka kot-kot sebelum tua muka jatuh umur tu. Begitulah umur kematian. Tak nanti umur muda ataupun tu. Walikul ummatin ajal, ada tempoh waktu. Jangan menyangka orang sakit akan pergi dulu. Barangkali yang sihat kenapa tinggallah. Jangan tertipu daya dengan umur. Ada tempoh yang Allah berikan. Manusia atau sentiasalah ia seorang dalam lalai, hingga hampir daripada seorang itu ajal, tempoh kematian. Mati itu datang terkejut. Kubur itu peti taruhan amalan. Bukan semua orang ada tanda-tanda kematian, bukan semua orang. Kata Israel, terkadang aku sudah sampai kepada kematian, terkadang mereka tidak dapat tanda tersebut. Apa tanda kematian? Rambut berubah menjadi putih, tanda kematian. Bila? Itu wa'alam, tapi tanda dah. Apa tanda kematian? Mula bongkok tulang belakang. Dulu tergagah, makin lama bongkok. Belum tentu yang bongkok mati dulu. Barangkali yang siap isi dia mati. Atau dia katakan mati itu datang
terkejut, tak disangka-sangka, tak tahu meninggal. Kubur itu peti taruhan amal. Kubur taruhan amal. Ketika berada dalam kubur, yang datang itu namanya malaikat kurungan. Sebelum Munkar Nakir datang kepada ahli kubur, yang datang terlebih dahulu itu namanya malaikat kurungan. Dia akan minta kita catatkan segala amal yang kita lakukan dalam dunia. Kalau baik amal itu, nanti amal Allah ubahkan dalam secantik-cantik itu. Dia akan teman sampai hari kiamat. Ketika amal atau amal jahat, ia datang itu seburuk-buruk. Kita akan bertanya, man anta, siapa kau? Kata itu, akulah amal engkau yang kau pernah kerja dalam dunia. Kalau amal yang banyak jahat, yang teman itulah seburuk-buruk engkau. Jadi taruhan dalam kubur. Segala amal kita kerjakan dunia, taruhan itu dalam kubur supaya banyak kamu kerjakan taat, dapat redha Tuhan wa Jalla yang Maha Besar. Bila banyak kita mengerjakan amal taat, kita mudah keridaan daripada Allah SWT. Ada amal syariat, ada amal tariqat, ada amal hakikat. Kalau kita masih kotor, mata masih mandang maksiat, telinga lagi masih mendengar yang lara, mulut masih mengumpat, maka kita amal kita amal syariat. Banyak amal syariat. Apa amal syariat yang paling mujarab supaya zahir anggota tidak lagi jatuh dalam dosa? Yang pertamanya taubat, yang kedua takwa, yang kedua istiqamah. Taubat, takwa, istiqamah. Amal syariat cukup banyak. Pegang tiga amal ini merupakan intipati rumusan pada seluruh amal syariat lain. Taubat, takwa, istiqamah. Nescaya akan terbuka pintu-pintu amal yang lain. Taubat, takwa, istiqamah. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubat yang berarti itu taubat nasuha. Bagaimana kita nak mengetahui kita sudah sampai tahap martabat taubat nasuha? Tandanya bertambah kasih kepada Allah. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah SWT itu kasih kepada orang yang tawwabin, sentiasa kembali, yakni taubat. Bila kita sampai martabat taubat nasuha, kita dikasihi oleh Allah. Kita kasih kepada Allah, Allah kasih kepada hamba. Kalau belum sampai martabat kita kasih kepada Allah, Allah kasih kepada kita, belum sempurna taubat nasuha, belum cukup taubatnya. Takwa, jujur perintah, tidak larangan. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Istiqamah, jangan pernah tinggalkan takwa itu. Itulah orang bagi amal untuk menutupkan musuh semua anggota zuhur yang ada pada tubuh, mengundangkan redha jika kita mengerjakan amal taat. Ja'alna Allah Ta'ala wal ahbabi, telah kami jadikan, telah Allah jadikan akan kami telah tahsilah, bukan wal ahbabi, yang betul wal ahbaba. Ja'alna Allah Ta'ala wal ahbaba mimman yaksuru zikran mauti wa yasta'iddu limulaqatihi wa wafaqna lijtinabi al-maksiyatihi wal qiyami bi ta'atihi. Amin.
mudah-mudahan ja'alna Allah jadikan akan kami wal ahbab dan kekasih-kekasih mimman yaksuru zikral maut, daripada orang yang banyak ingatkan kematian, wa yasta'iddu li mulaqatihi, dan membuat persediaan untuk bertemu akan ingatkan mati, wa wafaqna lil ijtinabi an maksiyatihi, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik akan kami lijtinabi, untuk jauhkan daripada maksiat, wal qiyami bi taatihi, dan mudah-mudahan Allah dirikan kita dengan amal taat. Amin istajibu ana, mudah-mudahan Allah perkenankan. Muqaddimatun saniyatun fi wujubil iman, fi wujubil iman bil maut, wa fi bayani ma'ani zalika. Ini muqaddimah, maksudnya pendahuluan. Muqaddimah itu maksudnya pendahuluan. Ini muqaddimah, suatu pendahuluan yang kedua. Habis muqaddimah yang pertama, masuk muqaddimah yang kedua. Hendak menyatakan wajib beriman dengan mati. Iman di bahasa Arab, terjemah luar bahasa Melayu, percaya. Amanah yu'minu imanan, lain kata percaya. Suatu kewajipan kita percaya dengan mati, suatu kewajipan. Dan pada menyatakan segala makna demikian itu, makna demikian mati. Apa makna hakikat kematian? Anina fasani mukadimah nak bicarakan dua kali tersebut. Ketahuilah olehmu, ya ayuhas salik, wahai orang yang salik, bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf bila sudah sampai umur laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun pada Syafi'i, ada akal, kita ni orang mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, bila wajib atas wajib syar'i, bila wajib bagi wajib akal. Wajib atas yang pada syarak, tiap-tiap mukallaf itu beriman dengan mati. Wajib kita percaya dengan mati. Kita semua akan mati. Semua makhluk akan merasai kematian. Dan berbelum makna demikian itu demikian mati, bahasanya wajib membenarkan dengan umum fana, iaitu binasa bagi tiap-tiap yang mempunyai nyawa. Mari dalil firman Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya firman Allah, bermula tiap-tiap nafsu, iaitu tiap-tiap jiwa itu merasai akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Malaikat satu ketiga akan mati bernyawa. Jin walaupun umur panjang akan mati. Kita manusia pun akan mati. Demikian syaitan pun akan mati. Semua akan menerima kematian. Kullu nafsin, tiap-tiap tak terkecuali mati itu hanya sekali. Semua akan mati. Dan firman Allah SWT bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Artinya firman Allah SWT, bahwasanya engkau itu ya Muhammad, khusus tujuh Rasulullah, umum itu ke semua umat, bahwasanya engkau itu ya Muhammad mati, dan bahwasanya mereka itu pun, umat itu pun mati sekalian. Nabi tak ada makhluk yang paling mulia, tak ada makhluk yang paling lebih kekasih dapat martabat Muhammad pun sudah wafat, meninggalkan akan kita.
Ketika Rasulullah SAW wafat, Nabi cukup suka berziarah. Sebelum Nabi sakit berat, Nabi gemar berziarah. Bukan ziarah makanan, pergi jalan-jalan dan tidak. Ziarah ke kubur. Sebuah kata dengan isterinya dan kata sahabat, aku nak berkubur Uhud, nak ziarah pak saudara aku yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, gelarannya Abu Hafsin Bapisi. Tapi begitu Uhud, ziarah tengok orang yang syahid berapa Uhud. Nabi ziarah, makan bakit. Di hujung hayat Rasulullah, Nabi cukup suka ziarah tanah perkuburan. Ketika sakit berat, terbaring bagi Rasulullah SAW, berpeluh mencurah-curah keringat Rasulullah SAW dekat haji. Haji pun kat pelipis lah, pelipis. Tanda ahli syurga tu berpeluh pada pelipis. Keluar peluh pelipis, itu tanda ahli syurga. Tanda ahli neraka itu seperti unta yang disembelih dengan pisau yang tumpul. Sembelih unta dengan pisau tumpul, contohnya tanda ini kalau nak buat kesimpulan, ziarah tengok orang tak mati, jangan begitu. Tanda sebagai tanda, kita jangan buat kesimpulan. Yang menentukan itu qada dan qadar Allah SWT. Tapi sebagai tanda dia pada syurga, berpeluh keringat dekat pelipis, di pelipis orang lain, kiri kanan orang lain, ada pelipis, berpeluh keringat. Kemudian Rasulullah sampaikan isyarat kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ambilkan kayu sugi, ambilkan kayu sugi. Kayu sugi yang terakhir Nabi bersugi sebelum wafat, kayu yang diperbuat dari perempuan tamar. Itu sugi yang terakhir bagi Rasulullah SAW, sugi daripada kayu pohon tamar. Hukum dia belah kecil-kecil, dia sejengkal. Sunatkan kayu sugi itu sejengkal hukum ini. Jangan sejengkal orang lagi, sejengkal Arab ini. Ada bila sejengkal Arab beza dengan sejengkal orang lain. Kita nak beli kayu sugi tapi beza tak banyak pun, kan? Tak banyak beza kan, lebih kurang ni, lebih kurang. Tapi nak beli kayu sugi, itulah tengok biji itu hukum atau sunnah yang sedekah. Kayu yang terakhir Nabi sugi, kayu bertanah, mudah untuk nak keluar. Kita ziarah orang sakit 6 bulan terlantar, dapat dia silas mengajar, apa lagi nak nasihat? Kita hadiahkan kayu sugi, mudah-mudahan mudah rohnya keluar. Rasulullah sebelum wafat, Nabi bersugi. Nabi bersugi kerana Nabi mintakan semua terbaik. Sakitnya kematian dirasai oleh baginda Rasulullah SAW. Kita umat lebih lagi. Nabi pun sakit tak terjaga, kita lebih lagi. Maka jangan diukur orang yang susah dan sakit, adalah kebidah. Itu ukuran. Ketika Allah ampunkan kita, Allah beratkan sakit dan mati. Isyarat Allah ampunkan dosa. Ketika orang kafir itu banyak buat kebaikan dalam dunia, Allah tu adil, Allah mudahkan orang kafir sakit dan mati. Akhirat neraka. Sebab dalam dunia ini banyak buat baik, Allah ringankan orang kafir ringan mudah mati. Kita kalau tengok orang berat hati, jangan kesimpulan jangan berapa tidak. Tanda awal ampunkan dosa sebagai tanda. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sejak aku melihat Rasulullah sakit nak mati, gelisah nak mati, aku tak terkejut kerana kemudian orang Islam berat nak mati. Dulu Sayyidina Aisyah sebelum melihat Rasulullah wafat, sangka Sayyidina Aisyah orang nak mati ni banyak dosa.
Setelah Sayyidina Aisyah melihat kelakuan Rasulullah nak wafat, keluarlah Sayyidina Aisyah, itu kebukuhan. Berat ringan itu kebukuhan. Semakin berat, semakin sayang kepada Allah, mengampunkan dosa dari jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ilmihi fid darain. Dan firman Allah SWT bagi Rasulullah SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Artinya bahawasanya engkau itu yang Muhammad mati, bahawasanya mereka itu pun mati sekalian, dan yang mereka itu mati itu dengan qada, penentuan daripada Allah SWT. Itu sudah qada, penentuan di sisi ilmu Allah SWT. Ada tersimpan takdir di sisi Lauh Mahfuz, ada tersimpan takdir, ada qada mu'allaq, ada qada mubrah.
Jika kita mengerjakan satu perkara yang menyebabkan amal itu panjang umur, ilmu Allah tak pernah berubah. Yang hanya dipandang itu di Lauh Mahfuz. Orang ini aku tuliskan di Lauh Mahfuz 70 tahun. Tetapi disebabkan di berdoa, di kubur, silaturahim, di banyak sedekah, aku padamkan 70 tahun, aku tambah kemudian 90 tahun. Yang diubah itu hanya di Lauh Mahfuz, tetapi di ilmu Allah tak pernah berubah. Apa itu qada? Qada itu bahasa Arab, Melayu kata penentuan. Ada qada penentuan ibarat takluk ilmu yang tanjizi qadim. Allah mengetahui segala. Beza dengan qadar takdir. Takdir itu ibarat takluk qudrah yang tanjizi hadis. Ketika belum berlaku, itu namanya qada penentuan. Sesuatu yang Allah takdir itu dalam ilmu. Dalam ilmu Allah, si fulan akan lahirkan anak hari Isnin, 2 petang, hospital sekian-sekian. Belum masanya, namanya qada penentuan. Sampai masa Isnin, 2 petang, hospital sekian, lahir anak. Itu namanya takdir. Takdir itu sudah berlaku. Qada itu belum berlaku. Maka mati itu dalam qada penentuan. Ketika benih bercampur dalam rahim ibu, ketika dia menjadi sebuah berdarah, Allah perintahkan malaikat tiup harum. Sudah dicatatkan umurnya, sudah dicatatkan untung baik atau jahatnya, sudah dicatatkan siapa pasangan kawinnya, sudah dicatatkan di mana tempat kematian. Itu dikatakan qada penentuan. Mati takkan berjadi berada dengan qada penentuan Allah SWT. Menyerhi bagi Taifah berserahan dengan satu golongan kuat namanya Taifah Dahriyah. Orang yang tak percaya mati itu qada penentuan daripada Allah. Golongan Dahriyah ini dia berpegang dengan masa yang menentukan segala-galanya. Dah sampai masa mati-matilah. Baru sampai masa lahir, belumlah. Orang ini tak percaya ada Tuhan. Dia berpegang dengan masa. Golongan ini dan golongan Dahriyah pernah berdebat dengan Imam Ahmad suatu masa dulu. Pernah berdebat golongan Dahriyah dengan Imam Ahmad. Kalau kau percaya ada Tuhan, tunjuk aku di mana Tuhan. Atau golongan Dahriyah, tunjukkan aku di mana Tuhan. Orang yang berpegang dengan masa. Kata Imam Ahmad, kau percaya hidup? Ya, aku hidup sekarang. Tunjukkan aku di mana Allah. Teriak. Tak tahu aku di mana. Bukan tiap-tiap yang ada tak semesti boleh dilihat. Tak mesti begitu. Yang dilihat itu di hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di akhirat kita melihat Allah. Tapi ahli syurga dunia tak berlaku melainkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini golongan dahri, orang yang tak percaya Tuhan, tidak percaya qada dan qadar, dia hanya berpegang dengan masa. Kira-kira berkatalah mereka itu, in hiya illa arhamun tarfa'u ardun wa ardun tamla'u wa ma yuhlikuna illa dahr. Artinya tidak adalah ia kematian itu melainkan bintu rahim yang menolakkan. Apa maksud rahim menolakkan? Mengeluarkan anak sekalian makhluk. Masa yang menentukan katanya. Dan bumi yang menelankan. Apa maksud bumi yang menelankan? Yang dikembali sekalian makhluk kepada bumi. Kemudian dia berbinasa dan tiada membinasakan kita. Maka masa yang lalu lah ia masa atas kita. Itulah perkataan orang dahari. Kata orang dahari kan, tak percaya dan matinya Allah Tuhan, tak percaya lahir anaknya Allah Tuhan, tak beriman dengan qada dan qadar.
Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 2, golongan da'i tak berpegang. Dia berpegang semata-mata masa yang menentukan. Dah saya masa berlaku. Belum saya masa tak jadi. Kata golongan kuat da'i. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala dan bahawasanya wajib pula membenarkan bahawa mati itu atas wajah yang diketahui pada syarak, pada keadaan mati dengan selesai segala ajal yang diqadarkan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya, iza jaa ajaluhum. Ada fa itu, fa iza jaa ajaluhum. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila. Allahumma iftah bihi hikmataka futuhal arifin wa anshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.